تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا. ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وكل الكون أنار بنور طه. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي
النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بسرقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. Maksudnya, saudara, daripada surah An-Nisa ayat yang ke-114. Surah An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah. Kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Kita ambil, tuan-tuan dan puan, satu daripada 3 tadi. Bersedekah. Bersedekah 1, berbuat kebaikan 1, mendamaikan antara manusia 1. Bersedekah 1, berbuat baik 1, mendamaikan manusia yang sedang berselisihan di antara mereka 1. Tuan-tuan, sedekah di single out. Sedekah dikedepankan terlebih dahulu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan siapa yang berbuat demikian, yang melakukan sedekah, antaranya yang bermaksud mencari keridhaan Allah, bersedekah kerana keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip sedekah.
bukan untuk mencari manusia seronok, bukan untuk mencari manusia gembira, bukan mencari keagungan manusia, bukan mencari pujian manusia, bukan mencari lempah-lempahan atau rahmat daripada manusia, tetapi tuan-tuan, kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita cari, itulah tuan-tuan cari. Dan tuan-tuan, tentulah kami, Allah kata, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Di sini tuan-tuan, ayat ni bukan pahala yang besar, pahala yang amat besar. Bersedekah kerana redha Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan pahala yang amat besar. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Para penonton, hari ini 6 hari bulan Jun. 6 hari bulan Jun, hari Sabtu. Kebanyakan kita bercuti hari ini. Saya harap tuan-tuan berada di depan sedang menghadap handphone, smartphone masing-masing ataupun sedang menghadap notebook masing-masing untuk mengikuti program kita pagi ini, tuan-tuan. Program Titisan Embun Pagi. Titisan Embun Pagi, sekali lagi saya ingin menerangkan, apa di Titisan Embun Pagi? Titis. Tuan-tuan, embun-embun yang bersatu kerana uap, akhirnya dia menjadi bintik-bintik air, tuan-tuan. Titis-titis air itu akan mengenai daun-daun itu. Daun itu bahkan basah. Daun itu akan, tuan-tuan, daun itu akan melonjak-lonjak, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah daun itu akan melentuk-lentuk oleh kerana titisan embun yang jatuh kepada daun itu. Melentuk daun itu. Begitulah ibaratnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Titisan-titisan hidayah mengetuk pintu hati kita. InsyaAllah dengan lembut hati tuan-tuan dan perempuan, dengan lembut hati saya, diterimalah hidayah itu. Akhirnya hidayah itu, tuan-tuan, mencerminkan sesuatu cahaya dalam hidup kita. Cahaya iman, cahaya taqwa, cahaya ihsan, cahaya kasih sayang ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti kepada Titisan Embun Pagi yang menjadi banner atau yang menjadi tema atau yang menjadi siri kepada apa yang disebutkan, apa yang akan dibincangkan pada pagi ini. Setiap pagi, tuan-tuan. Setiap pagi pukul 7. Setiap pagi, insya-Allah. Kecuali kalau tak sihat, kecuali kalau ada halangan-halangan, tuan-tuan. Oleh kerana saya mengendalikannya, kalau ada halangan kepada saya, mungkin tidak akan ada pagi itu, mungkin ditangguhkan pada pagi yang lain, insya-Allah, tuan-tuan. Tapi pukul 7 sekali, pukul 12.30 tengah hari, pukul 12.30 tengah hari, tuan-tuan dan puan, insya-Allah itu tajuk 12.30 tengah hari nanti, tuan-tuan. Hidup dan mati dalam Islam, hidup dan mati dalam, itu banner. The banner, tuan-tuan, entitled hidup dan mati dalam Islam. Dan insya-Allah malam, kalau tidak ada apa melintang, hari Isnin nanti malam 9.30 malam, kalau tidak ada aral, kalau misalnya teknikalnya sedang berjalan dengan baik, all the technicalities being solved, tuan-tuan, pukul 9.30 malam hari Isnin ini kita mula bersiaran dan saya akan menerima tetamu-tetamu, tuan-tuan dan puan. Kita akan membincangkan tajuk-tajuk yang lebih luas, tajuk-tajuk yang lebih besar, tajuk-tajuk yang lebih berat untuk dibincangkan bersama dengan tuan-tuan dan perempuan. Itu, tuan-tuan, dalam siri atau bannernya ialah Salam Husnul Khatimah. Salam Husnul Khatimah. Untuk saya dan tuan-tuan mati dalam Husnul Khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tuan-tuan dan puan, kita sekarang masuk dalam siri yang kedua. Tuan-tuan, apa siri yang kedua ni? Tuan-tuan, hebatnya sedekah. Hebatnya sedekah. Tadi, tuan-tuan, saya memulakan dengan membaca ayat dalam surah Al-Nisa 114. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sekali lagi, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau menyuruh membuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentulah kami, kata Allah, akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Bukan pahala yang besar saja, pahala yang amat besar. Para penonton yang rahmati sekalian, tuan-tuan, ya. Masya Allah. Tuan-tuan, tak ada orang di Malaysia. Tak kisahlah
fakir macam mana pun, miskin macam mana. Tak ada orang yang tidak boleh memberikan sesuatu kebaikan, yang tidak boleh memberikan kepada orang lain. Orang lain tidak senyum, orang lain masa muka, kita ketawa, seronok, selesa. Bagilah tuan-tuan, sebentar, sesaat, mereka senyum macam kita senyum. Apa yang kita nak bagi? Tuan-tuan, ada duit, bagi duit. Ada sen, bagi sen. Ada ringgit, bagi ringgit. Ada puluhan ringgit, bagi puluhan ringgit. Ada ratusan ringgit, bagi ratusan ringgit. Kita hendak manusia senyum. Anak-anak mereka senyum macam anak kita. Tuan-tuan, saya lihat petikan-petikan video Abid Liu, tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan lihat. Anak-anak, ada orang yang satu rumah, 13 orang. 13 orang satu rumah. Dalam keadaan, tuan-tuan, rumah itu tidak menggambarkan rumah, tuan-tuan. It is not a home, it is not a house. It is not a living place, tuan-tuan dan puan. Masya Allah. It is worse than a shack. Bayang, tuan-tuan. Abid Liu datang, menghulurkan bantuan. Pindahkan mereka, tuan-tuan. Pindahkan ke mereka, menyewakan rumah, 3 bilik, 2 tingkat, hebat. Untuk anak dengan mak 13 orang dipindahkan ke situ. Dibelikan seluruhnya. Keperluan-keperluan dengan peti ais dan sebagainya. Bayangkan, tuan-tuan. Bukan satu family, bukan 2 family, bukan 3 family. Abid Liu datang dengan truck loads of goodies yang nak diberikan kepada mereka yang tidak bernasib baik. Dan kita tak terfikir sebenarnya, tuan-tuan, kalau kita tidak turun ke bawah, tak terfikir. Malaysia ni satu-satunya negara di Asia, di Southeast Asia ni yang ke depan dari segi ekonominya. Kita jatuh, tuan-tuan, di bawah Jepun, di bawah Korea, di bawah Singapura saja, Malaysia. Tapi tak sangka ada orang hidup dalam keadaan yang betul-betul daif, sedaif-daifnya. Saudara, bayang ganjaran yang diperolehi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa kepada Abid Liu dan teman-teman dan krunya dan teman-temannya meneruskan usaha ini, tuan-tuan dan puan. Jarang orang boleh buat. Tak ramai orang boleh buat. Tak ramai orang boleh buat consistently. Tak ramai orang boleh buat continuously. Tak ramai pun buat dengan istiqamah macam mana Abid Liu. Saya bukan nak memuji, cakap nak memuji, tuan-tuan, ya. Tapi inilah di depan kita. Dan dia mengajar kita, tuan-tuan. Dia menunjukkan kepada kita. Bersedekahlah, berinfaklah, bersedekahlah, berinfaklah, bersedekahlah, berinfaklah. Saya yakin, dia yakin dengan kehendak Allah. Dia yakin dengan ayat Allah. Dia yakin dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sedekah ini tidak akan merugikan. Sedekah tidak menjadikan dia bankrupt. Sedekah tidak menjadikan dia rugi. Sedekah tidak menjadikan hartanya berkurangan. Sedekah tidak akan menjadikan dia apa. Sedekah tidak akan menjadikan berkurangan walau 1 sen pun dengan apa ada dalam simpanannya, tuan-tuan dan puan. Tetapi sedekah, tuan-tuan, insya-Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tuan-tuan, ni bersedekah ni macam seolah-olah, tuan-tuan, 1 biji benih, tuan-tuan, akan menahirkan pada 7 tangkai. Tiap tangkai itu ada 100. Ada 100 lagi biji benih, ada 100 lagi benih, tiap tangkai, 100. Berkembang 700, berkembang 7,000, berkembang 70,000. Masya Allah. Nanti kita akan jumpa hadis-hadis yang sedemikian, tuan-tuan dan puan. Bayang, tuan-tuan. Dan inilah yang dilakukan, tuan-tuan. Sedekah yang sedemikian ini, inilah dia, tuan-tuan, inilah dia jariah. Inilah sedekah jariah. Apa dia sedekah jariah? Sedekah jariah itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah benefitnya, faedahnya, ganjarannya, masa hidup dapat ganjaran. Dan masa kita menghadap Allah, setelah kita dimatikan Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran itu terus mengalir. Jariah artinya mengalir kebaikan itu. Bukan saja mengalir kebaikan itu kerana sedekah kepada A. A ada anak B. B melakukannya. Oleh kerana A tadi, A kerana Abid Liu, oleh kerana kita yang melakukannya. Bayang, tuan-tuan, aliran itu, tuan-tuan, aliran itu tersangkut, berkait.
Itulah sedekah. Dan inilah institusi dalam Islam. Sedekah itu sunat. Sedekah yang wajibnya dinamakan zakat. Kita dah bayar zakat fitrah. Kita dah bayar zakat perniagaan. Kita dah bayar zakat pendapatan. Kita dah bayar zakat emas. Kita dah bayar zakat perak. Kita dah bayar zakat KWSP. Kita dah bayar zakat saham-saham kita. Masya Allah, tuan-tuan. Dan satu lagi, tuan-tuan dan puan, yang akan mengalir sedekah jariah ini, wakaf. Wakaf, kita wakafkan untuk diri kita, untuk mak dan ayah, untuk kaum keluarga. Selagi wakaf itu ada, tuan-tuan, selagi roh wakaf itu ada kepada satu institusi yang kita lahirkan, macam dalam konteks ini, tuan-tuan tengok dalam skrin, tuan-tuan dan puan. Yayasan Sabah nak membangunkan bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor, nak melahirkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Namanya saja telah membayangkan kepada kita. Kita nak membangunkan satu institusi, satu struktur, satu bangunan yang besar, tuan-tuan dan puan. Untuk apa? Memberi khidmat kepada mereka. Yang pertama, namanya pendidikan hujung usia. Tak ada dalam dunia, tuan-tuan. Tak ada dalam dunia pendidikan hujung usia. Tak ada. Tak ada di negara Arab, tak ada di Amerika, tak ada di Eropah, tak ada di Australia. Tak ada di Afrika, tak ada di Latin Amerika, tak ada. Pendidikan hujung usia yang menghala kepada kebesaran Allah, keagungan Allah, pendidikan tauhid, pendidikan akidah, pendidikan syariah, pendidikan akhlak kepada mereka yang sudah bekerja, sudah pension, ataupun yang tidak bekerja, memang yang sudah tua, berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Saudara, mereka dan saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan untuk bertemu dengan Allah. Namanya pendidikan untuk bertemu dengan Allah. Di mana kita boleh dapat, tuan-tuan? Di mana kita boleh dapat? Pendidikan untuk bertemu dengan Allah. Pendidikan akidahnya. Macam mana kita nak bertemu dengan Allah, tuan-tuan, dengan pendidikan akidah? Kalau tak ada akidah kita, tak faham kita, tak arti kita, tak mempraktik kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai basic kepada akidah. Pendidikan syariah. Tuan-tuan, al-ahkamul khamsah, hukum yang 5. Yang wajib, yang harus, yang makruh, yang mubah, tuan-tuan dan puan, yang haram. Mana pendidikannya? Kemudian tu pendidikan akhlak. Makin tua, makin berakhlak mulia. Makin tua, makin berakhlak mulia. Untuk bertemu dengan Allah, berakhlak mulia. Kepada isteri, berakhlak mulia. Kepada anak-anak, berakhlak mulia. Kepada mak bapak, berakhlak mulia. Kepada mak mertua, bapa mertua, mak mertua, berakhlak mulia. Dan inilah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi, Anjung Husnul Khatimah sebagai institusi yang akan dibangunkan 13 juta ringgit. Dibangunkan cara wakaf, dibangunkan, tuan-tuan tengok, tuan-tuan dalam skrin, dibangunkan cara zakat, dibangunkan cara sedekah, dibangunkan cara fidyah, dibangunkan cara amal jariah. Tuan-tuan, inilah satu sen pun bukan untuk keuntungan, tuan-tuan. Seluruhnya saya dan teman-teman seluruhnya dengan hati yang tulus ikhlas, kita infakkan diri kita, infakkan tenaga kita, infakkan masa kita, infakkan wang ringgit kita bersama dengan tuan-tuan nanti untuk membangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dan dalam kompleks ini juga, tuan-tuan dan puan, kita juga ada program modul-modul khas untuk anak-anak. Anak-anak kita 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Supaya anak-anak ini dapat mengkhidmati mak dan ayah mereka sampai mak dan ayah mati. Sampai saat kematiannya. Kita dikhidmati oleh anak-anak dengan khidmat yang terbaik. Dengan kualiti yang paling sempurna. Kualiti yang paling agung. Kualiti yang paling mulia. Yang diberikan kepada ibu ayah yang disayang, yang cinta, yang dikasihi. Inilah yang sedang diperjuangkan, tuan-tuan. Segala-galanya, tuan-tuan, insya-Allah ya, segala-galanya. Apa yang kami lakukan, apa yang saya lakukan, apa yang keluarga saya lakukan, apa yang anak isteri saya lakukan, kita tempa di minda mereka, kita tempa hati mereka. Mari kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kerana Allah dan mati kerana Allah. Hidup kerana Islam dan mati kerana Islam. Inilah yang sedang diperjuangkan. Tolong tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tengok di skrin, tuan-tuan dan puan, keperluan kita untuk Anjung Husnul Khatimah. Dan buku-buku yang ada, buku 3 serangkai yang saya tulis, tuan-tuan. 43 buku dah saya tulis. Seluruhnya, tuan-tuan. Tulisan ini, saya tulis, saya cetak, saya urus. Tuan-tuan minta maaf, saya jumpakan ini. Bukan saya nak mengagung, melonjakkan diri saya. Tidak sama sekali, tuan-tuan. Hasil daripadanya, sebahagian besar daripada hasilnya, tuan-tuan, saya masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Itulah dapat sedekah saya, itulah jariah saya. Itulah sedikit
sentuhan kasih sayang saya kepada Allah, kasih sayang saya kepada Rasul, dan kasih sayang saya kepada Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bercerita tentang sedekah, hebatnya sedekah tuan-tuan dan puan. Insya-Allah sedekah akan diberikan ganjaran yang amat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariah, ganjarannya tuan-tuan terus mengalir sampai kita tak tahu bila tidak ada penamatnya, tidak ada garis penamatnya. Apa yang kita beri, walaupun RM1, walau RM10, walau RM100, seluruhnya mengalir nanti di pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti sebentar tuan-tuan ya, untuk kita sambung nanti tentang hebatnya sedekah. Berhenti sebentar untuk kita mendengar pesanan daripada Yayasan Sabha. Silakan tuan-tuan, insya-Allah. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita dah dengar tadi tuan-tuan dan puan 2 perkara. Pertama, Anjur Husnul Khatimah. Yang kedua ialah 3 serangkai buku-buku yang saya tulis, yang saya usahakan, seluruhnya adalah untuk disedekahkan, diinfakkan, dijariahkan untuk kebaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan doakan saya ikhlas, tuan-tuan doakan saya tulus. Tuan-tuan doakan saya mempunyai kekuatan untuk beristiqamah. Tuan-tuan doakan saya dan teman-teman seluruhnya yang sedang mengusahakan ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya saya berbakti mati atas nama agama Allah. Tuan-tuan, saya dituakan atas nama agama Allah. Saya disakitkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Saya dinazakkan nanti di pembaringan maut saya nanti, saya berada tuan-tuan di atas, insya-Allah, sapra, kalau misalnya sapra, di atas tuan-tuan kata orang lapik kain sutera misalnya tuan-tuan, kain sutera sedekah yang melapikkan saya di pembaringan maut nanti. Saya ditudung tuan-tuan oleh tudungan daripada kain sedekah daripada yang telah dilakukan dalam hidup ini. Dan bila nyawa saya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat maut untuk memisahkan nyawa saya daripada jasad saya dan orang-orang lain juga, siapa juga tuan-tuan dan puan, kita harap tuan-tuan nyawa itu pergi seperti halusnya kain sutera tuan-tuan dan puan, kerana sedekah mengiringi nyawa kita yang dicabut oleh malaikat maut itu tuan-tuan dan puan. Inilah sedekah. Para penonton yang dihormati sekalian, oleh itu pagi ni tuan-tuan, pagi dan pagi-pagi yang berikutnya, kenapa saya pilih tajuk sedekah tuan-tuan? Kenapa? Sebab tuan-tuan, saya perhatikan tuan-tuan, dalam sejarah hidup saya melihat nak buat madrasah bertahun-tahun, nak buat masjid bertahun-tahun. Di kalangan yang tuan-tuan, katakanlah di kalangan middle income group, upper middle class, nak mendirikan satu masjid itu memerlukan dalam 4 juta ringgit. Sampai 7 tahun, tuan-tuan dan puan, sampai 7 tahun. Kita pergi merayu sampai ke Saudi, sampai ke negara Arab. Masya Allah, tuan-tuan. Sedangkan middle class, upper middle class, high class, duit banyak, tuan-tuan. Duit banyak. Duit dalam simpanan banyak. Duit dalam saham banyak. Duit dalam KWSP banyak. Duit dalam investment, berbagai-bagai investment, begitu banyak. Tuan-tuan,
bonusnya begitu banyak, dividennya begitu banyak. Tetapi tuan-tuan, ialah kerana agaknya belum terbuka lagi. Perkataan sedekah belum mengalir dalam darah daging. Perkataan sedekah tak masuk lagi dalam kepala. Minta maaf saya sebutkan ini. Perkataan sedekah tidak bersemayam lagi di hati kita. Kadang perkataan sedekah tidak mengalir lagi seperti mengalirnya darah-darah kita. Seluruh sistem daripada otak sampai ke seluruh badan kita ini tuan-tuan belum mengalir lagi. Jadi tuan-tuan, inilah yang saya sebutkan pada pagi ini. Marilah tuan-tuan dan puan. Saya sebutkan lagi. Tuan-tuan nak simpan duit sampai dah mati nak simpan duit di bank. Untuk apa? Tuan-tuan bagi tahu saya, untuk apa tuan-tuan? Memanglah untuk teruskan perniagaan sebagai modal, menanam modal semula dan membesarkan untuk ditabik urus oleh anak-anak. Betul. Tapi yakin ke tuan-tuan dan puan? Yakin tak anak-anak boleh urus macam mana kita urus? Anak-anak sayang harta tu macam mana kita sayang harta tu? Anak-anak bertungkus lumus macam kita bertungkus lumus untuk mencari harta itu. Anak-anak dengan titisan terayan air mata siang malam pagi petang macam kita dulu tuan-tuan untuk mendapatkan apa yang ada di hadapan mereka sekarang ni. Dapatkah roh itu masuk dalam kepala anak kita? Bimbang. Saya bimbang tuan-tuan. Setakat yang saya lihat, mata yang saya lihat, anak-anak kebanyakannya, minta maaf saya sebutkan, anak-anak tak jaga salat. Anak-anak tak pergi masjid. Anak-anak kurang ilmu, hampir tidak ada ilmu agama. Anak-anak tuan-tuan tak tahu baca Quran. Anak-anak tidak pernah bergabung dengan alim ulama, dengan imam, dengan Bilal, alim ulama di sekitar kampung kita, di sekitar tempat penginapan kita, kediaman kita. Anak-anak tak pernah terlibat dalam program-program Islam. Tuan-tuan, anak-anak tidak pernah diceritakan kepada mereka bahawa hidup mereka adalah untuk Islam dan mati mereka adalah untuk Islam. Anak-anak yang berpoya-poya, anak-anak yang bersiar-siaran siang malam pagi petang. Anak-anak yang bersama dengan teman-teman mereka, dengan motor besar, motor kecil mereka. Anak-anak ini tuan-tuan dan puan, yang gelak pagi, gelak petang, gelak malam, ketawa pagi, ketawa petang, ketawa malam. Anak-anak ini nak mentadbir harta tuan-tuan. Anak ini nak menjadikan tuan-tuan kekal di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Anak ini nak menjadikan harta tuan-tuan, simpanan tuan-tuan, dividen tuan-tuan, share tuan-tuan yang berada di mana-mana pun, bank dalam negeri, bank luar negeri itu akan menjadi simpanan yang akan menyelamatkan saudara daripada seksa kubur. Adakah itu tuan-tuan? Anak-anak akan menjaga harta itu, memudahkan tuan-tuan menjawab soalan-soalan kubur. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa imamuka wa qiblatuka. Adakah itu? Harta itu dapat membantu kita menjawab soalan-soalan itu? Inilah tuan-tuan yang kita fikirkan. Minta maaf tuan-tuan dan puan, minta maaf. Saya hanya untuk mengusulkan sedikit bacaan saya. Sedikit galian-galian ilmu yang saya lakukan. Sedikit pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada alim ulama yang saya berasosiasi dengannya. Lama tuan-tuan dengan almarhum Harun Din, almarhum Hasan Din, almarhum Ismail Qamus, almarhum Datuk Ishak Barum, almarhum Datuk Hashim Yahya. Masya Allah tuan-tuan dan puan, inilah orang-orang yang menghidupkan jiwa kecil saya ini. Inilah orang-orang yang mengembangkan semangat saya ini. Inilah orang yang meninggalkan tuan-tuan. Inilah idenya. Hasan, sedekah Hasan, sedekah, sedekah, sedekah. Kita Forum Perdana Ihwal Islam ini, kita sedekahkan ilmu Hasan, kita sedekahkan ilmu. Kita terlibat dalam Forum Perdana Ihwal Islam selama 6 tahun yang saya menjadi moderatornya, berturut-turut 6 tahun. Kita mensedekahkan kasih sayang kepada Allah. Kita mensedekahkan kepada umat satu semangat, satu keyakinan, satu motivasi, satu rangsangan untuk balik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mensedekahkan kepada mereka supaya mereka kita aman damai. Keamanan damaian itu, kalau misalnya ada input daripada kita, walau sebesar hamba pun input itu, semuanya dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang baik dihisap sebesar zarah, yang buruk akan juga dihisap hingga sebesar zarah. Para penonton yang hormati sekalian, sebab itu tuan-tuan dan puan, saya nak bacakan sepotong hadis tuan-tuan dan puan tentang sedekah ini. Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Allah menerima amalan sedekah dan Allah mengambil dengan tangan kanannya.
Jangan tuan-tuan gambarkan tangan Allah bagaimana. Jangan tuan-tuan, jangan. Kemudian, lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang daripada kamu. Sebagaimana kamu membiarkan, sebagaimana kamu membiarkan seekor anak kuda. Sebagaimana kamu membiarkan seekor anak kuda. Apa lagi sambung? Sehingga sedekah yang hanya sebiji, boleh berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Boleh berkembang sehingga sebesar gunung Uhud. Sebiji. Mensedekahkan sebiji tamar. Allah gandakan, nanti kita akan lihat gandaan itu sehingga sebesar gunung Uhud. InsyaAllah. Saudara, masih tidak terpanggil kita untuk bersedekah. Masih lambat tangan kita untuk mengetuk tuan-tuan dekat ATM machine itu untuk disalurkan kepada Anjung Sulul Khatimah misalnya, kepada siapa-siapa yang lain. Madrasah perlukan bantuan saudara, Mahatafis memerlukan bantuan saudara, tuan-tuan, masjid-masjid dan surau-surau yang tak siap dah 7-8 tahun memerlukan bantuan saudara. Tuan-tuan, madrasah-madrasah yang nak dirikan seluruhnya, daripada Perlis sampai ke Johor, daripada Sabah sampai ke Sarawak, daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Pakistan, yang banyak saya terima tuan-tuan, daripada Pakistan, daripada Bangladesh, daripada seluruhnya, daripada Thailand, saya terima terlalu banyak tuan-tuan. Bolehkah saya hidup? Bolehkah saya tidur kalau saya tidak dapat memberikan sedikit apa yang saya ada itu untuk membantu mereka, tuan-tuan dan puan? Inilah yang dilakukan oleh Abid Liu, tuan-tuan. Inilah yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu. Dan dia menyebutkan, tuan-tuan, dia sendiri tak boleh tidur. Memikirkan tentang daifnya umat. Anaknya menangis sepanjang hari. Waktu makan, tak ada makanan di hadapan mereka. Mak dan ayah, ada mak saja, ayah tak ada, risau, tuan-tuan, risau. Dah tak ada air mata lagi nak dicurahkan kerana rintihan anak-anak ini, tuan-tuan dan puan. Ada neighbors, ada jiran tak peduli. Ada orang yang berkemampuan, orang yang berkemampuan tak peduli. Itulah yang berlaku, saudara, dalam masyarakat kita ini. Minta maaf. Dan saya nak menyebutkan, masyarakat Malaysia tak semestinya, tak perlu ada orang yang taib macam itu. Tak perlu. Tuan-tuan pergi potongan-potongan video yang menggambarkan macam mana Abid Liu pusing, tuan-tuan. Pusing ke mana-mana juga. Pergi khusus kepada masyarakat-masyarakat yang sangat baik. Masyarakat fakir, masyarakat miskin, masyarakat yang sangat baik, masyarakat ibu tunggal, masyarakat anak yatim, masyarakat yang underserved, masyarakat yang downtrodden. Tuan-tuan. Jadi mereka akan bagi tahu Allah, ya Allah, aku hidup sengsara, wahai Allah. Suami aku dah cuba, suami aku tak ada, aku seorang-seorang membesarkan anak. Semalam, tuan-tuan, di Sentul, saya bertemu dengan beberapa orang wanita dalam Persatuan Ibu Tunggal. Ya. Ada satu orang, tuan-tuan, ya. Dia ada 3 orang anak. Ya. Suami dia membesarkan, suaminya meninggal waktu dia berumur 29 tahun. Sekarang umur dia 67 tahun. 29 tahun sampai 67 tahun, besarkan 3 orang anak. 3 orang anak. Tak ada siapa bantu dia, 3 orang anak. Ada masanya anaknya menangis, tak ada makanan di hadapan. Dia, tuan-tuan, perempuan, dia seorang membesarkan 3 orang anak. Apa jadi, tuan-tuan dan puan? Anaknya berjaya semua, yang engineer menjadi engineer, profesional menjadi profesional. Semuanya berjaya. Hebat, tuan-tuan, anak-anaknya. Dan atas kejayaan anak-anak itu, tuan-tuan, katanya kepada saya semalam kemarin, katanya atas itu, dia tengok kejayaan anak-anak itu, mengaitkan kejayaan itu dengan dia, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, tuan-tuan, dia tak ingat. Dia tak ingat dah. Agama dia tak berapa nak ingat. Dia tak berapa nak ingat agama. Dalam kepala dia, besarkan anak. Bagi pendidikan. Besarkan anak, bagi pendidikan. Itulah zikirnya. Besarkan anak, bagi pendidikan. Besarkan anak, bagi pendidikan. Besarkan anak, bagi pendidikan. Akhirnya anaknya berjaya. Dengan kejayaan itu, tuan-tuan, dia bersyukur kepada Allah. Pernah satu ketika dengan kejayaan itu, dia menghadap Allah dan bersyukur. Itulah, tuan-tuan, itulah poinnya di mana dia balik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu, tuan-tuan, untuk anak, untuk hidup, untuk pelajaran, untuk anak, hidup, pelajaran. Tapi sekarang sudah hidup untuk Allah, pelajaran untuk Allah, kejayaan untuk Allah, masa depan untuk Allah. Masya Allah. Kita doakan, tuan-tuan, orang-orang yang sedemikian, yang berusaha siang malam pagi petang untuk membangunkan diri dan keluarganya, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan dan puan, inilah sedekah. Bayang tuan-tuan apa yang dibuat untuk anak-anaknya. Bayangkan apa sedekah yang diberikan kepada anak-anaknya dengan suaminya tidak ada waktu berumur 29 tahun suami meninggal dunia. Tuan-tuan bayangkan ya, lahir anak-anak. Saya harap tuan-tuan dan saya diberitahu pun anak-anak yang beriman, anak-anak yang bertakwa, profesional beriman dan bertakwa kepada Allah. Hasil daripada sedekah seorang ibu kepada anaknya. Tanggungjawab ibu kepada anaknya. Sedekah dalam bentuk berbagai-bagai. Tuan-tuan, sedekah air mata. Sedekah air mata. Membesarkan anak-anak mereka. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, sebab itu sedikit tadi. Sehingga sedekah yang hanya sebiji boleh berkembang menjadi sebesar gunung Uhud. Jadi tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita tuan-tuan dan puan ya. Besok kita lanjutkan lagi tuan-tuan tentang hebatnya sedekah. Hebatnya sedekah. Saya minta maaflah tuan-tuan kalau saya ada menyebut beberapa orang, menyebut diri saya. Saya tidak berniat langsung nak menonjolkan diri tuan-tuan. Tidak. Tapi sebagai penutupnya tuan-tuan, lihatlah skrin di sana. Tuan-tuan lihatlah skrin tuan-tuan dan tuan, insya-Allah. Dua perkara di skrin itu. Pertama, kita nak membantu menubuhkan, membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Satu-satunya di dunia, a prototype project, tak ada lagi dalam dunia. Namanya pendidikan hujung usia untuk bertemu dengan Allah. Pendidikan hujung usia untuk bertemu dengan Allah. Tak ada orang buat. Orang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, datang tempat ni. Yang miskin free tuan-tuan. Yang miskin free. Persiapan, peralatan, facilities, 3-star hotel, hotel 3 bintang. Sebab kita layan umat Muhammad. Kita layan orang-orang ni tuan-tuan, miskin, kaya daripada mana pun. Yang hitam, yang putih, yang miskin, yang kaya, yang orang atasan, pertengahan, orang bawahan, sila datang. Datang daripada Malaysia, daripada Perlis sampai ke Johor, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, Indonesia, datang tuan-tuan datang. Hari-hari ada 250 orang di tempat itu. Dan kita bagi pengisian dalam modul-modul, modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5 untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Tuan-tuan, insya-Allah modul-modul ini akan memberikan mereka ilmu dan amalan dan kekuatan amali, kekuatan jasadiahnya untuk mereka melaksanakan Islam, untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nombor 2, untuk anak-anak program khas ada 4 modul. Modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Anak 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun semata-mata nak menjadikan anak yang saleh, anak yang salihah, supaya dapat mengkhidmati mak bapak mereka kepada kualiti yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan iman, takwa dan ihsan. Dan tuan-tuan juga buku, tuan-tuan lihat tuan-tuan, insya-Allah ada 3 serangkai buku, 3 serangkai buku yang saya lahirkan, yang saya tulis. Ini buku yang ke-41, 42, 43. 3 buah buku ni kali yang 43 dah saya keluarkan buku saya. 43 tajuk dah. Ini yang terakhir tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan insya-Allah buku-buku tersebut. Tuan-tuan boleh hubungi tuan-tuan, ada nombor-nombor telefon, tuan-tuan tengok ada nombor akaun Maybank, tuan-tuan masukkan dalam apa sudah. Untuk infak dan untuk buku, masukkan dalam akaun. Pergi ATM machine, masuk dalam akaun, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan hubungi kami dengan WhatsApp dan sebagainya, atau tulis resit. Di belakang resit tu tulis nama tuan-tuan dan alamat. Tuan-tuan, nama dan nombor telefon, nama dan alamat, untuk kami keluarkan resit kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Yakinlah ini adalah untuk Allah, ini adalah untuk agama Allah, ini adalah atas keikhlasan dan kejujuran. Projek ini adalah projek untuk tuan-tuan mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah.